Ya, kembali dalam rancangan Rampai Pagi. Pertemuan kita ini merupakan 11 hari bulan Januari 2021 dan 27 Jamadil awal 1442 Hijrah. Masih lagi awal bersama kami di Rampai Pagi di studio Sungai Akar, Studio 4 bernuansa baru bersama saya Fakhrul Razi dan juga saya Nur Adil Fazila Mintian Syuram. InsyaAllah ya, kita akan bersama sehingga jam 10 pagi ini nanti, dan seperti yang kita berikan di awal tadi, kita ada segmen iaitu Melayu Islam Beraja, kewujudan negara Melayu Islam Beraja yang akan apa yang akan kita ketengahkan dan juga kita dengarkan mengenai dengan segmen yang akan kita bawakan ini. Nanti kita akan bersama tetamu undangan kita selepas ini nanti. Okey, sebelum itu kita ni akan mengungsikan sedikit mengenai satu segmen yang baru ni, iaitu segmen Melayu Islam Beraja. Di mana-mana pun sudah pun kami iktirafkan, dan bukan tadi iktirafkan tapi tadi terapkan sudah pembelajaran Melayu Islam Beraja, bukan dan daripada banyak peringkat, daripada peringkat umur yang rendah, kecil sehinggalah ke peringkat universiti, sampai ada topik-topik yang memang mengkhususkan tentang Melayu Islam Beraja ni. Tapi kita ni ingin mengetahui lagi, walaupun kita ini sebagai rakyat negara Brunei Darussalam, orang Brunei sendiri, tetapi untuk menjelaskan ataupun mengetahui secara lebih rinci, jarang ni di antara kita ini lebih mengetahui secara mendalam. Jadi jangan lepaskan peluang bis kita untuk belajar serba sedikit, berkenal-kenalan mengenai Melayu Islam Beraja, satu konsep yang tadi tadi pegang daripada dulu sampai sekarang. Ini yang akan nanti kita ketahui bersama tetamu undangan kita. Apapun kita akan berehat ketika kembali kita selepas ini. Baik, kita bersama tetamu undangan kita pada pagi ini Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung, itu selaku pemangku yang dipertua Persatuan Sejarah Brunei ataupun PESEB. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Dan kita berada di segmen Melayu Islam Beraja ni untuk kita ni mengenali. Kadang-kadang kita ni selaku warga negara, rakyat Brunei, dan memang MIB sebagai konsep pegangan kita ni berpaksikan itu. Tetapi kadang-kadang kita ni tidak tahu secara rincinya apa sebenarnya tujuan, kenapa harusnya kita ni mengetahui konsep ini. Bukan saja kita ni mengetahui tetapi mendalaminya. Silakan, Dokter. Terima kasih. Lebih dulu terima kasih kepada RTB kerana menjemput perambak oleh saya dalam segmen MIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton sekalian. Dan pagi ini kita ni berkongsi mengenai dengan MIB yang merupakan konsep negara kita ni, yang menjadikan falsafah hidup kita ni. Jadi persoalannya, kenapakah kita ni perlu mengetahui dan perlu mengamalkannya sebagai cara hidup kita ni bangsa Brunei. Jadi dalam hal ini saya ingin memetik balik kepada, mengimbas kembali kepada titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kerana dalam kehidupan kita ni yang menjadikan MIB sebagai falsafah atau cara hidup ini, titah adalah merupakan satu daripada arahan ataupun merupakan satu pegangan ataupun amanah yang harus kita ni pegang dan harus kita ni laksana dan amalkan. Ini adalah merupakan satu daripada cara kehidupan MIB dalam kehidupan di negara Brunei Darussalam. Jadi dalam menyentuh mengenai titah ke bawah Duli itu, kali saya ingin merujuk pada titah 26 Julai 2020, iaitu 2010, minta maaf, 2010, iaitu sempena Hari Kemerdekaan ke-64 tahun. Baginda telah bertitah mengenai MIB ini, yang paling penting kenapa kita ni sebagai rakyat dan penduduk negara Brunei perlu mengamal. Bukan saja mengamal, kalau tidak mengamal bagi orang yang bukan Islam, perlu memahami
perlu mengetahui, menghayati dan mengamalkan praktikalnya. Kerana ia merupakan satu cara hidup kita ni. Bukan saja MIB ini, yang pentingnya adalah nilai yang terdapat di dalam ketiga komponen ini yang menjadi kita ni punya identiti tanggungjawab. Ini apabila menuntut tanggungjawab, ia merupakan satu amanah. Apabila merupakan satu amanah, artinya ia memerlukan kita ni untuk memelihara, untuk menjaga dan juga menanai, menjunjung titah itu untuk kita dilaksanakan sebagai orang Brunei. Sebagaimana titah Bukabaduli bukan saja identiti jati diri. Kalau kita ni mau tahu, atutah orang Brunei. Kalau orang yang indah tahu, orang yang indah mengamal, apatah lagi indah menghayati, maka itu bukan orang Brunei. Jadi kebruneian kita ni itu adalah berdasarkan kepada nilai-nilai Imabiatu. Artinya apabila menjadi cara hidup kita ni, ia adalah meliputi membentuk identiti jati orang Brunei itu, maka haruslah kita ni menjalankan dalam semua aspek, sama ada dalam bidang pendidikan sebagaimana yang kita terangkan tadi, dari peringkat bawah sampai ke atas dalam pendidikan kita ni, kurikulum SPM 21 semuanya sampai ke peringkat universiti. Ya, universiti. Semuanya adalah berdasarkan kepada IMIB. Karena Kebaduli pernah bercerita, bukan saja yang merupakan sistem, malah yang merupakan dasar kita ni, dasar negara kita ni. Dalam kita ni menuju ke arah pembangunan negara. Dan yang paling jelas, bagaimana yang paling jelas dalam titah yang terakhir. Sebenarnya ini ada 60 titah ni mengenai IMIB. Kalau kita ni melihat buku yang ini yang telah diterbitkan, merupakan satu amanah kita ni daripada sejak 1 Januari 1 1984 sehingga kepada tahun 2021 ini lebih kurang 62 titah. Sama ada rasmi dan rasmi 62 titah begini menyentuh. Artinya dalam turun-turun jemu-jemu menjelaskan kepada rakyat dan juga bukan saja kepada dalam negeri, bahkan luar negara kita ni, untuk orang tahu, bahkan kita ni juga diberi tanggungjawab untuk mempromo, untuk memperkenalkan nilai-nilai IMIB kepada masyarakat luar supaya orang faham. Ini dah identiti orang Brunei. Jadi kenapa? Kerana ini adalah anugerah Allah Taala Subhanahu Wa Taala kepada bangsa Brunei, dan apa yang jelas sejak ianya wujud. Karena ia bukan satu yang baru, sudah ia wujud sampai sekarang ini. Ia telah menjadi asas perpaduan, asas kestabilan, keharmonian, dan juga kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat Brunei. Ini usulnya misalnya Kombek 19 merupakan satu cebaran kepada petani. Bagaimana konsep nilai-nilai IMIB ini kita ini menjadi amalan kita ini telah dapat kita ini membendung, bukan saja usaha, tapi melalui agama Islam yang mana telah mengajar kita, mendidik kita ni supaya mengikut perintah-perintah kerajaan dalam kita ni mengawal penyakit. Dan kita ni alhamdulillah hidup kita ni kalau berbanding, bukan pulang-pulang kita ni terasa bangga, tapi kalau kita ni melihat keadaan kita ni kurang setahun sejak bulan Februari Mac penyakit ni, kita ni dapat hidup rukun, damai, aman. Ini adalah merupakan berdasarkan kepada amalan. Doktor, bahkan terpepatah ni kadang-kadang apabila kita mengambil metafora lah, satu metafora yang mungkin dalam pemikiran saya macam mana itu, apabila kita ni mengambil apabila ada air dengan gelas. Jadi kita ni istilahkan gelas itu sebagai pelbagai zaman. Ada zaman ini gelasnya ni damit, zaman ini gelasnya berubah sedikit bentuknya. MIB merupakan air. Jadi air itu dapat beradaptasi dengan keadaan gelas tersebut dari masa ke masa. Mungkin dapat doktor huraikan secara lebih lanjut. Kalau tadi tentang bagaimana MIB itu dapat bertahan walaupun apa jenis zamannya, cabarannya, dan diistilahkan mengenai dengan COVID. Jadi mungkin doktor dapat menghuraikan secara lebih lanjut. Kenapa MIB ini adalah satu dasar yang amat kuat, amat stabil, dan dapatnya orang kepada yang mengamalkannya akan mampu bertahan lama. Ya, ini adalah kerana sebagaimana titah Bukabaduli, ia adalah merupakan nilai-nilainya itu yang kita ni amal. Nilai-nilai bentuk nilai-nilai itu adalah merupakan nilai-nilai universal. Universal artinya tidak bertentangan dengan kemajuan zaman, dengan sentiasa adjustable. Kalau kita ni melihat kenapa kekuhannya adalah berdasarkan kepada Islam. Islam itu adalah agama yang tulen, agama Allah SWT yang menjadi pegangan kita ni. Bukan sahaja untuk kita ni di dunia, tapi di akhirat juga.
Jadi sebab itu ia sentiasanya kita dipelihara. Artinya ianya memang bersesuaian dengan peredaran zaman. Jadi pada zaman bahkan agama Islam daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang ini wujud kan? Dan kita ini memang menjadi amalan kita ni. Begitulah juga misalnya contoh kenapa ya dalam titah baginda yang terakhir pada tahun 2021 ini dalam preface kena blueprint baru blueprint dalam blueprint ekonomi blueprint Brunei. Apa yang jelas kita ni melihat bahawa dalam preface itu diterangkan bahawa dalam kita ni mencapai pembangunan negara, hendaklah kita ni mengamal, mengekal, memelihara nilai-nilai IMIB. Apa maksudnya tu? Maksudnya apabila kita ni mengamal IMIB punya nilai-nilai, khususnya nilai-nilai ajaran agama Islam, maka kemajuan pembangunan dalam bidang ekonomi 2035 wawasan kita ni akan mendapat berkat. Ini yang paling penting. Berkat. Apabila berkat, selamat. Artinya apa yang kita ni buat, apabila apa juga kebenjuan, apa juga kegiatan ekonomi kita ni adalah berdasarkan kepada nilai-nilai yang disandarkan di ajarul Islam. Contohnya bidang ekonomi. Rasulullah SAW berkecimpung bidang perdagangan. Jadi kepimpinan sejarah bagaimana beliau berniaga itu harus dijadi contoh kita ni. Maju perdagangannya, dapat bersaing. Jadi ini jadi perlu kita ni ambil iktibar, tauladan dalam kita ni berniaga misalnya, dalam kita ni bertani, berternak. Rasulullah berternak, mengembala kambing, macam mana tekniknya, macam mana strateginya, penggunaannya. Semuanya ini adalah untuk mendapat keberkatan, rida Allah. Apabila rida Allah, artinya kegiatan ekonomi kita ini akan mantap, stabil. Ini dah yang dipentingkan nilai kenapa kita ni perlu mengamaikan nilai-nilai. Misalnya dari segi nilai amanah, jujur dalam bidang perniagaan. Dalam kita ni perniagaan, kalau mau berkat, kalau mau selamat dan mendapat pahala, maka hendaklah jujur dalam berniaga. Misalnya menjual ikan. Betul terang macam mana Rasulullah berniaga. Diterangkannya ini harganya, ini modalnya. Jadi ya, kita ni puas hati membalik. Artinya di sana terdapatnya nilai-nilai kejujuran, amanah dalam apa juga kegiatan kita ni. Itulah dipanggil IMIB itu. Kerana lagi selain daripada itu, selain daripada nilai untuk keselamatan kita ni, untuk kejayataan dan kebajikan kita ni, pencapaian supaya negeri kita ni apa yang kita capai itu sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ia merupakan sumbangan kita ni. Apabila kita ni melakukan sesuatu kegiatan itu, apabila kita mengadakan satu aktiviti itu dalam IMIB ni, kita tidak mengharapkan keuntungan semata-mata. Apa yang paling dalam kehidupan kita ni mendapatkan imbangan daripada Allah sebagai sama amal jariah kan dia. Artinya untuk dunia dan untuk akhirat. Itulah yang sebenarnya IMIB dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dalam bidang sosial, termasuklah dalam bidang menanaikan penyakit COVID-19 ini. Harus kena. Misalnya penyakit COVID-19. Kita ni harus bersyukur ya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin bagi kita ni anggapan kita ni merupakan satu negatif. Tapi di sebalik itu ia memberikan satu satu pemburuan ataupun satu semangat kepada kita ni untuk berdikari. Misalnya dalam bidang ekonomi. Kita ni dah boleh mengharapkan kepada import saja boleh jadi kita ni mesti berusaha sendiri. Kalau kurang ayam, pelihara ayam. Kalau kurang talur, suruh ayam bertalur. Ini kegiatan ekonomi. Ini IMIB. Artinya nilai-nilai Melayu kita ni kita ni sentiasa berusaha, ini kira apapun. Sama juga bidang pertanian baru ini dalam bidang titah kebaduli ataupun dalam kerjaan menyendarkan. Jangan dibiarkan tanah kosong. Bertani kita ni. Kalau sudah harga lada sampai RM18, kenapa kita ni menanam banyak-banyak? Turun harganya. Ini komplek disebabkan penyakit komplek misalnya bawang merah, bawang bombay mahal. Dulu harganya RM2, RM3. Karena sampai RM10 naik. Kenapa kita tidak membiarkan kita ni tidak berusaha sendiri? Itu adalah nikmat rahmat daripada anugerah Allah SWT. Inilah IMIB juga. Merupakan arus kita ni, jangan kita ni lalai. Boleh lagi selama ni kita ni kelalaian kita ni dengan kemewahan, dengan kesenangan. Jadi dengan adanya turun penyakit itu mendekatkan kita ni kepada Allah SWT. Menjadikan kita ni sentiasa mengingati atau konsep negara zikir, negara IMIB kita ni. Itu juga merupakan nikmat anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya berpandangannya di pendapat pribadi saya. Dalam kita ni
mengamal IMIB ni yang sejak 650 lebih tahun. Harus lama. Lama sejak orang Allah sejak minta maaf sejak orang Allah bertatar masuk Islam menurut yang berhormat pinjuatan dalam dan kursi utama pinjam pengutup sejarah yang apabila orang Allah bertatar berkahwin dengan Puteri Johor di Singapura tua maka dengan rasminya kita ni menjadi sebuah negara melalui Islam Raja. Ialah merupakan anugerah. Kemudian walaupun ianya merupakan sudah lama tetapi dalam tahun 1944 ia dimasukkan dalam kita punya perlembagaan yang diperjuangkan oleh almarhum sejak tahun 1953. Di mana dalam perlembagaan kita ini bahasa Melayu bahasa rasmi, 7 puak, kemudian Raja sebagai ketua negara, sistem politik Islam sebagai agama rasmi di samping agama lain. Kita ni faham ni doktor tentang agama Islam memang ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalamnya dan kita percaya saja MIB ni antaranya secara MIB adalah singkatan ringkas iaitu Melayu Islam dan Raja dan kita fahami seperti saya suka sedikit tentang ada sejarah-sejarahan ni kan. Apabila kita memperkatakan tentang nilai-nilai, kita ni sebagai masyarakat Melayu mempunyai nilai-nilai yang tersendiri dan mempunyai walaupun kita ni masyarakat kita ni adalah merupakan Melayu serumpun seperti kalau kita ni perbandingkan dengan masyarakat di Malaysia ataupun dengan Melayu di Singapura ataupun di Indonesia ada keunikan kita ni ada keunikan kita ni peradaban kita ni yang sememangnya uniquely Bruneian. Apa mungkin komen daripada doktor sendiri tentang kita ni tentang Melayu, nilai masyarakat Melayu dan apa peranan Melayu di mata dunia yang lebih besar lagi. Macam mana kita ni untuk membawa nilai Melayu ini? Apabila kita membincang merujuk kepada sejarah tentang kewujudan dan juga keagungan bangsa Melayu. Kita ni boleh merujuk kepada sejarah tentang kebangkitan kuasa-kuasa kerajaan Kesultanan Melayu. Termasuk Brunei. Ada dulu adanya Melaka, Aceh. Bahkan di kerajaan di keseluruhan Nusantara ini adalah merupakan kerajaan kesultanan yang menegakkan agama Islam yang berkembang lebih kurang dalam kurun yang ke-14-15. Dan Brunei telah dapat mempertahankan identitinya, mempertahankan kedudukannya, statusnya dengan saingan ataupun dari serangan khususnya Spanyol pada 1578. Sedangkan negara-negara lain banyak misalnya Melaka 1511 jatuh pun. Singapura 1819 sudah diambil oleh British. Ini adalah merupakan kelenyapan Empire Melayu dan Brunei alhamdulillah kalau kita melihat ini harus kita dibangga. Di antara kerajaan-kerajaan di alam Melayu Brunei satu-satunya yang dapat mempertahankan kesultanannya, identitinya sebagai sebuah sistem beraja sehingga keharian yang mempunyai raja yang berkuasa mutlak. Dan dalam sistem raja mazhabullah kita ni harus mensyukur ia adalah merupakan warisan daripada zaman Khalifah Mau'iyah, zaman Bani Umayyah yang mengganti kerajaan Khalifah IV, residensi zaman Rasulullah SAW. Dan ini yang merupakan warisan dan yang paling penting kenapa kita ni mempertahankan kita bangga dengan kemaluan kita kerana waris kita ni sultan kita ni itu adalah daripada waris cucu Rasulullah iaitu daripada Sayyidina Hasan Syarif Ali. Malah baginda ani Syarif Ali ani yang menjadi keturunan sultan-sultan Brunei. Ini yang harus kita ni jaga. Keturunan Rasulullah SAW. Inilah sistem kenapa kita ni menjaga IMIB. Itu dalam cara hidup. Bukan untuk kita ni menjaga untuk keduniaan saja, untuk akhirat. Karena Islam itu ada merupakan agama yang tulen dan sesungguhnya kalau kita ini berselawat kan, kalau selawat pada Rasulullah, pada kaum kerabat, pada sahabat dan termasuk pengikut-pengikut yang taat hingga ke akhir zaman. Kita ini adalah pengikut-pengikutnya. Pengikutnya. Kalau mau mendapat syafaat Rasulullah SAW, maka tegakkanlah. Inilah IMIB. Jadi alhamdulillah ya dengan yang kita bawakan pada hari ini segmen Melayu Islam Beraja, kewujudan negara Melayu Islam Beraja. Semoga kita tanai dan juga kita manfaatkan dan juga kita dalami sebetulnya menjadikan satu salah untuk kita mempelajari dan memanfaati momen-momen dalam proses pendidikan yang berjalan tepat sekali. Jadi apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Muhammad Hadi bin Muhammad Melayung iaitu selaku pemangku yang di-Pertua Persatuan Sejarah Brunei kerana sama-sama
diperjelaskan mengenai dengan segmen kita pada hari ini. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. InsyaAllah kita jumpa lagi, Doktor. Terima kasih. Itulah tadi segmen Melayu Islam Beraja. Memang kalau tadi fikirkan walaupun ringkas dan simple, tetapi apabila kita berdalami secara lebih terperinci, memang banyak ada dan sebenarnya kompleks. Mempunyai sejarah yang lebih 600 tahun dan memang Melayu Islam Beraja ini, ya, kata pepatah katanya itu Melayu Islam Beraja, kalau kita ni amalkan, kita ni dapat beradaptasi daripada zaman ke zaman. Dan kita harapkan juga kepada masyarakat kita ni supaya lebih menghayati dan mengambil tunjuk ajar daripada cerita-cerita pahlawan-pahlawan dulu, cerita-cerita mengenai Melayu Islam Beraja ini dan amalkannya dari masa ke semasa. InsyaAllah. Dan apapun kepada auda penonton yang bersama kami menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini, kita nantikan satu lagi segmen yang akan kita bawakan, satu wawancara berulu ke masa silam, bermuara ke masa hadapan yang akan diperjelaskan. Hari ini nanti kita akan bersama tetamu undangan kita. Tetapi sebelum itu, kita akan berehat seketika dan kita akan mengikuti siaran berita.